Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan puan-puan muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam kuliah duha kita pada hari ini. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, kuliah tuan-tuan ni dengan Al-Fadhil Ustaz Suhaimi cerita pasal sahabat Nabi SAW. Jadi dia ada hubungi saya, dia minta tolong tengokkan kelas hari ni sebab ada mak mentua dia ke yang tak apa sihat lah. Jadi dia kirim salam dekat semua jemaah. Jadi saya akan gantilah. Tuan-tuan janganlah expect saya hebat macam dia. Saya mak belen dia, ganti je. Sekadar pengisian kita pada pagi ni saya buat lah, tapi saya tak cerita pasal sahabat Sa'ad bin Mu'az hak dia tinggal kat tuan-tuan tu, saya tak sambung lah. Nanti dia main, dia sambung sendiri. Dia tukar masak ni, kalau dia tinggal jangan campur masakan dia, lagi menu dia lari. Lagi dia masak, dia siap, dia hidang kat tuan-tuan dan perempuan. Saya pagi ni tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan dengan hadis Nabi SAW, yang hadis ini berkaitan dengan saya dan tuan-tuan. Cerita tentang orang yang selalu semayang, cerita tentang orang yang selalu bayar zakat, orang baik-baik ni lah. Hari ni kita tak mau cerita orang kat luar tak pakai tudung, tak semayang, hak bukan kaki kuliah, tak mahu. Hari ni kita nak cerita pasal kita. Sebab ada banyak benda yang juga kita kena perbetul di kalangan kita. Tuan-tuan, perempuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, suatu ketika baginda Nabi SAW pernah tanya dekat para sahabat, atadruna manil muflis? Hampa ni tahu tak siapa yang dinamakan sebagai muflis? Maka kata para sahabat, muflis kami tahu, orang yang tak ada dinar, orang yang tak ada dirham, dia itulah dinamakan dia sebagai muflis. Tapi Nabi SAW kata itu bukan muflis di kalangan umatku, dan terjemahan dia, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang muflis di akhirat di kalangan umat aku adalah orang yang apabila dia melangkah masuk ke akhirat pada hari kiamat, berdiri di padang mahsyar dengan mantap, dengan gaya kaki yang kukuh dan utuh, kerana dia ada banyak pahala yang dia buat melalui sembahyang, puasa dan zakat. Maknanya pagi ni saya nak cerita dekat tuan-tuan tentang orang yang baik, yang akhirnya dia jadi kecundang. Sedikit kesilapan yang dia buat menyebabkan semua benda baik yang dia buat dengan sembahyang, dengan puasa, dengan zakat ni, semuanya hilang begitu sahaja, sehingga dia jadi sehelai sepinggang tanpa sebarang kebaikan yang dia buat. Alangkah besarnya kecelakaan yang menimpa lelaki tadi itu,
Walaupun dia semayang dia tak pernah tinggal, walaupun dia zakat dia tak pernah tinggal, walaupun puasa dia tak pernah tinggal. Siapa dia lelaki tu? Dia datang di padang mahsyar dalam keadaan pahala yang sangat berlambak, tetapi dia ada buat 5 kesalahan. 5 kesalahan ini telah menyebabkan karung atau kantung pahala dia yang sangat besar itu orang ambil pisau, cucuk tarik, semua karung pahala dia tu kering, tinggal karung saja, terabak semua pahala kat bawah. Apa yang lelaki ni pergi buat? Walaupun dia sepanjang hidup dia memang kaki kuliah, orang baik, orang bagus, tapi dia adalah orang yang rugi. Yang pertama kata Nabi SAW, qad syatama haza, dia suka maki orang, dia suka kutuk orang, dia suka kata macam-macam dekat orang. Saya ulang lagi kat tuan-tuan, hadis ini cerita tentang orang yang semayang. Maknanya tak mustahil orang semayang dia berkutuk orang. Tak mustahil orang semayang tapi boleh mencarut dekat orang. Tak mustahil semua benda tu. Sebab apa? Sebab ada beberapa benda wiring semayang dia tak berapa betul. Kalau kipas tu kalau kita buka dia tak menyala, ada beberapa sebab. Sama ada kipas tu rosak, atau switch dia rosak, atau wiring dia rosak. 3 benda tu je. Kalau kita semayang tapi mulut duk cakap benda tak baik, maknanya ada satu yang tak kena dengan semayang kita. Bacaan ke, tamakninah ke, rukun ke, ada benda yang menyebabkan wiring tak betul, lampu semayang tu dia tak boleh bagi sinaran, sehingga mulut dia yang tiap-tiap hari duk zikir tasbih dalam semayang, mulut yang sama digunakan untuk maki dan mencarut di luar daripada semayang. Kopiah tak tinggal, tapi boleh tahan gangster. Tonton tengok viral baru ni, Sarban. Elok lah. Dia masuk kedai tak pakai face mask, tak scan My Sejahtera. Budak muda lah, umur 20 lebih kata, pakcik tak boleh buat macam ni, SOP salah. Oh, dia cekek budak tu, dia marah budak tu, serban atas kepala. Maknanya tak mustahil boleh berlaku macam tu. Kita kena jaga benda ni jangan sampai terlajak. Kebiasaannya orang nak marah ni bila orang nak sebut, jadi nak maki orang ni bila orang marah lah. Bila marah, sama ada hang angry atau hang hungry. Dua benda tu. Sama ada hang marah ataupun hang lapar. Lapar dia jadi beban tak? Tambah bulan-bulan puasa ni tak? Anu buat tak tahuan ke tu, memang jadi beban kan? Manusia. Kena hati-hati. Kita naik kereta, depan kita ada seorang budak perempuan 21 tahun, baru habis college, baru tengah duk belajar college, balik cuti, ambil kereta mak dia nak pergi kedai jumpa kawan. Budak-budak muda biasalah duk di traffic light buat apa? Buka WhatsApp lah, baca IG lah, Facebook lah, apa semua duk baca. Hijau tak jalan. Bukan tak jalan terus, ada dalam 3 saat kawan bawa tak sedar. Dia ni duk belakang, dia punya horn terlepas headset kat luar tu. Takutnya pasal boh gear, gelabahnya pasal boh gear reverse. Horn pula ni tak cukup tahu dia buat apa, potong kereta tu, pi di tepi, bawa turun set mirror dia, maki 8.7 kilo. Tak guna otak, tak ada ni apa, otak buka lutut, orang bagi lesen terbang kan ni. Oh, macam-macam bawah lah. Di dashboard kereta tahu dah apa? Kitab Penawar Bagi Hati. Baru lepas kuliah subuh bagi tadi. Serban tak ada atas kepala. Miswak ni bukan satu, 2 celah telinga ni. Tasbih besar kepala bewak dalam kereta. 33 besar-besar ni satu tasbih. Besar kat bawah ni.
Punggai kepala orang maruah Pak Lulu. Ui, hebatnya mengaji. Sakan kitab tasawuf qatrun nada. Allah, hebatnya. Tapi sama ni, qatrun nada pun sama ni, maki pun sama ni. Ni perangai yang boleh menyebabkan orang tu menghilangkan pahala dia. Maki orang tak tahuan sini sana, mencarut sini, mencarut sana. Tak boleh tengok orang salah sikit nak beban ke orang. Isteri pun kena, suami pun kena. Ui, pangai-pangai ke ni. Kita duduk rumah teres, berjiran dengan orang. Kadang dia buat birthday anak dia, buat akikah ke apa ke, dia abang lah kat kita. Kita ni bukan jenis kawan orang. Kita ni tak kawan orang. Sebab mereka tu bukan geng kuliah, kita geng ceramah. Jadi dia tak kawan lah dengan dia tu. Kita kata dia ada buat akikah anak tu, tengok lah, dah masa kopi lah. Oh, cara cakap lega lah mampu. Dah tu adik-beradik main ramai biasa lah. Kenduri mak menakan ni, anak menakan ni, mak lang main, tok ngah lah, cinema, perima semua main kat rumah. Maka dia buat apa? Dia pesan lah dalam grup, apa dia parking depan rumah Pak Haji tu. Pak Haji tu Pak Haji Bewok nama dia. Dia maki apa naya. Mereka baca, baik pi ya. Parking tak tahu. Dia pergi parking depan rumah kawan tu. Kawan tu, Pak Haji SpongeBob tu. Pak Haji SpongeBob balik ya. Tengok ada kereta tak boleh masuk. Dia horn tu macam Ya'juj Ma'juj main. Dia nak bak orang. Flat sebelah 42,000 rumah kos rendah mampu bilik. Semua keluar tengok. Jadi apa ni? Keluarlah kawan tu, tuan rumah. Dia kata, oi, siapa parking depan rumah dia? Aku. Kau ingat saya? Dia keluar. Masa kawan tu keluar kereta dia duduk, angkat tangan banyak kali. Tak, kita dalam kereta ni, muka aku tu macam rimau nak bersalin tu. Soalnya lah garang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu, biasa. Dah masuk dalam kereta, tutup pintu kereta, kepang tu. Marah. Mulut, hanya bang, maki lah. Ada otak ni, bodoh lah apa semua, buat kenduri, menyusahkan orang, perut kenyang, otak kosong. Dia mula, dia banjai, dia marah tu. Boleh pahala hilang saja betul. Boleh jadi tak benda ni pada orang yang semayang? Ya, Nabi hebat, orang yang semayang dia boleh jadi peringkat sampai macam ni. Boleh jadi tak benda ni pada orang yang selalu bayar zakat? Ya, boleh jadi juga pada orang yang selalu bayar zakat. Dan lagi kata Nabi SAW, wa qazafa haza, dia tuduh orang tanpa bukti dan tanpa selidik orang. Yang kedua kesilapan dia menyebabkan hang tuduh orang. Sama ada hang tuduh orang tu dengan viralkan benda-benda yang tak betul. Kita pun tak tahu betul ke tak betul. Viral. Mampus pergi kat hang. Kawan tu berniaga elok-elok, orang semua duk main berniaga kedai dia. Berniaga laksa, staff ada 10 orang. Berapa banyak tahfiz yang kedai dia duk tolong. Kita viral, kononnya kuah laksa dia blender tisu Maidin Jalan Baru. Kita pun tak pernah pergi tengok di dapur dia. Kita dengar orang, kita pun kata, inilah kedai yang mereka duk viral. Kuah dia pekat pakai tisu Maidin. Ataupun dia kata, paper. Kalau paper utusan tahan lagi. Paper Cina pula. Dia blender dalam tu. Dia rendam paper sampai hancur. Lepas tu dia blender paper, dia masuk dalam tu. Kita nampak macam isi ikan. Rupanya paper. Betul tak betul? Tak tahu. Viral dulu. Daripada orang ramai main kedai dia, siapa habuk pun tak main kedai dia. Siapa yang tanggung? Jemari yang mula reka benda tu forward dekat orang tak tahuan, dia tanggung ke akhirat esok ni. Tak tahu, jangan cari pasal. Tuan-tuan dengar dulu arwah Tok Guru Harundin, dia pernah pergi makan kat kedai, lepas tu dia tak duduk dah di kedai tu. Sebab apa? Sebab dia nampak di kedai tu ada jin duk kencing kat lauk dia. Jadi orang jadi seronok mandrem di kedai tu. Saya pergi ceramah di Bangi, geng-geng di Bangi tu cerita. Saya tanya, arwah Tok Guru kan duduk kat situ, Darul Syifa dia tu.
Saya tanya, apa pernah dengar cerita ni? Dia kata ada, kami pernah dengar. Cerita dia yang betul dia Ustaz. Tok Guru Harudin main ceramah kat kawasan kami ni. Tok Guru arwah Tok Guru main ceramah di kampung kami ni. Habis ceramah, kami kata dekat PA dia, kita pergi makan dekat Tom Yam kat situ. Kami dah reserve meja semua, sekian-sekian. Macam mana? Okay, tak apa-apa pergi. Saya akan bawa Tok Guru, kami pergi. AJK piawai tunggu kat situ. Lepas tu mereka ni bawa Tok Guru sembahyang sunat lah, apa semua pelan-pelan. Mereka pergi kedai tu. AJK telefon. Mana hampa keluar dah kan? Kami sampai dah. Sampai? Kat mana? Ni kedai Tom Yam sekian-sekian. Lah, bukan tu. Belakang dia. Belakang bangunan tu. Oh, betul ke? Jom. Tok Guru, ni bukan kedai ni, kedai belakang. Okey, jom kita bangun. Tadi masa Tok Guru duduk, mereka semua tengah kamar. Hebatlah kedai ni Tok Guru. Lepas tu Tok Guru bangun, masing-masing yang duduk tu spekulasi. Tok Guru bangun, mesti kedai ni ada sihir. Mesti kedai ni manderam orang. Dekat abang. Tengok video Tok Guru belah. Yang ni kedai tak bagus. Dia viral kat orang. Padahal Tok Guru pergi sebelah dia makan. Kawan tu daripada berniaga elok-elok, kita tuduh orang. Tambah sekarang ni tuan-tuan, cemarkan maruah orang, reputasi kawan tu. Kawan tu baru nak berniaga ke, baru masuk kerja ke, kita fitnah dia, kita tuduh dia macam-macam. Kita tuduh. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok suami orang duk sembang dengan satu perempuan, jangan cepat buat keputusan. Jangan tangkap gambar hantar kat bini dia. Kita kata suami gadai, tak guna, bini dia baik macam malaikat, duduk rumah duduk masak kat dia. Lalah dia buat yang ni dekat isteri dia. Hang mampu hang dengan aku. Tapi duduk belakang tu macam detektif Conan menerap tepi kedai tu. Dia tangkap gambar, hantar. Suami dia kalau makan dengan orang kita tak tahu juga. Perempuan amuai mana tak tahu. Cina, sekut. Tak guna dia ni. Duk pergi masjid, duk ceramah baik-baik ni. Duk pergi sembang macam dia hebat sangat. Duk minum kopi dua orang dekat Old Town White Coffee dengan Cina pula. Hantar tangkap gambar, hantar kat isteri dia. Isteri dia dah masak asam pedas kat rumah. Dapat tu tak ada masak asam pedas awal ke dah. Terajam periuk-periuk semua. Orang ajaknya lelaki, selama ni aku duduk diam, hampa duk ingat aku apa salah ni. Ketuk meja, ketuk dapur. Jiran sebelah duk dengar. Tunggah pula dia ni jadi apa pula ni. Tunggu dia balik pukul 5:30 sampai kat rumah. Suami dia, Assalamualaikum. Buka pintu tak boleh buka. Kerak bunyi gitu. Apa ni? Ada kaca dekat bawah apa? Bawah pintu. Dia tengok tu. Ada botol-botol pecah. Dia pun tolak kuat sikit. Rumah tertentang je apa. Macam tongkang terbalik ni. Macam tsunami. Dengan botol kicap, dengan kipas tu. Dia lompat, dia pergi tarik kipas dia gitu. Macam Syiah. Lepas Syiah gila, lepas ceramah. Pergi tarik kipas apa dia tak tahu tu. Jadi mental tu. Paling pecah cermin yang tu yang ni. Habis semua terabak rumah-rumah ni. Asam pedas, pari tu ada. Pari dah masak tak habis. Buang orang tu. Dia tengok semua. Dalam banyak-banyak duk cari bini dia mana. Bini dia ada hujung kat cushion tu. Rambut macam bini bomo siam tu. Duduk tangan pegang betul. Tak betul. Dia kata mampulah aku. Dia ni kena rasa apa pula. Dia main tangan ada kicap jandin hak pecah tadi tu. Dia pegang hak bawah tu. Gedebuk bagi laki dia. Gedebuk. Ni apa ni? Tak guna ni apa semua. Nak menikah lain tak abang lah apa semua. Belasah dalam 7 minit kena belasah. Laki dia diam. Laki dia tanya, sebenarnya ada masalah apa? Hang mau nak tanya ada masalah apa? Aku telefon abang aku ni tumbuh hang. Ni. Tengok ni. Buka. Dia gelabah password mencari tak jumpa.
Tunjuk kat lelaki dia. Nah ni tengok ni, siapa perempuan ni? Suami dia kata, perempuan, sebab ni kan bukan aku. Hang nak nikah dengan Cina ke? Tak abang pun. Dia kata bukan. Cina ni ialah staff Maybank. Abang buat loan dekat dia. Abang beli rumah kat dia. Abang beli kereta kat dia. Bini baru. Bukan, ingat dulu. Abang beli rumah sempena anniversary kita yang ke-25. Abang nak bagi hadiah kat hang. Tadi abang kalut nak sign. Abang kata kat dia jumpa situ. Lepas tu dah berdiri situ, dia kata main masuk situ. Sebab kedai Old Town tu toki dia partnerkan dia. Abang duk sign lah situ. Masa duk sembang, dia bancu kopi buat main. Dalam Maybank nak dapat duit banyak sakat belanja kopi payaran pun. Isteri dia dandan malu lah. Kicap jalin 3 botol dah pecah. Dandan kata awak abang tak abang tadi. Laki dia kata aku buka mulut pun tak boleh. Hang buat main serang aku macam tentera gerila Tatar serang orang betul. Macam Genghis Khan betul. Kita tak tahu dia tak payah viral lah tuan-tuan. Pergi tanya kat lelaki tu, perempuan ni siapa? Dia memang dia. Oh dia ni cikgu, dia pensyarah aku dulu UiTM. Oh pensyarah. Okay tak apa. Kita pun tak kenal. Ni siapa? Ni sepupu aku. Ni perempuan ni siapa? Ni lelaki ni siapa? Kita dapat penjelasan. Kalau betul pun dia ada simpan perempuan lain dan sebagainya, kita nasihat dia dulu. Bagi tahu kat dia dulu. Jangan cepat nak porak peranda ke rumah tangga orang. Bukan 1-2 hari orang bina rumah tangga. 32 tahun, 42 tahun. Beranak, pinak, cucu, nak menakan macam-macam benda tak ada dah. Hang nak pisahkan semua keluarga tu hanya disebabkan satu spekulasi murahan yang kita tak tahu betul tak betul. Viral. Semua dosa orang yang kita buat salah tu, muslimin rahmati oleh Allah, nanti ke akhirat dia akan menuntut pahala kita balik. Sampai pahala dia tak ada. Ikutlah sejauh atau sekadar mana maruah dia tu tercemar, kesan implikasi daripada fitnah atau tuduhan yang kita buat, semua tu dikalkulit oleh Allah Ta'ala dan diambil pahala dengan kadar paling adil. Allah akan buat nanti di akhirat kerana kita pergi buat dengan orang macam tu. Yang seterusnya, yang ketiga, wa akala mala hadza, makan di orang. Saya ulang sekali lagi, makan di orang tak mustahil jadi untuk orang yang selalu semayang 5 waktu. Makan di orang tak mustahil jadi pada orang yang selalu banyak zakat dan selalu pergi haji, buat baik ni, dia tak mustahil, boleh jadi. Duit ni tuan-tuan, gila pun jadi tak gila. Semua benda dia gila, tapi hang ulok RM10 dia ambil duit tu. Orang sakit teruk lah duduk dia tu. Haji, macam mana Haji, boleh kan ni? Haji, macam mana ni, isteri semua main lah. Haji ada RM10. Tak apa, bawa tilam aku tu. Semua dia tak fungsi, tapi hang tunjuk ketui RM10, tantan dia nak. Boleh lah, tak apa, boleh lah sikit-sikit yang angkat lantai. Berdarah sikit lah, di misi ambil pula. Misi tolong tukar pampers kat dia, tak terima kasih RM10, misi ambil apa kira. Duit jangan buat main tuan-tuan, dia boleh jadi macam-macam. Disebabkan duit, suami isteri cerai. Mak mentua, pak mentua main masuk campur rumah tangga orang. Kakak ipar, adik ipar, abang ipar, semua boleh jadi tak kawan, jiran, kawan, semua boleh jadi masalah. Sebab duit punya masalah. Jadi hati-hati, hutang orang tolong bayar. Jangan masa hutang seronok, masa nak bayar kita jadi buat balok liat ke tu. Dia orang mesti lagi balik. Abang kita meninggal aksiden dengan adik ipar kita, perempuan meninggal. Tinggal anak kecil, darjah 3, darjah 4. Daripada rumah satu kat Greek, dia beli dulu. Abang kita pernah abang kita. Kita partnerkan. Apa kita buat? Kita tahu ada rumah kat situ, pandai. Pakai lawyer, yang tu, yang ni, semua hantu ayak. Semua ni semayang tak tinggal. Buat lawyer, tak lawyer, apa semua macam tu. Akhirnya, rumah kat Greek tu, dia pandai. Dia buat apa? Dia cari lawyer, gedebuk-gedebak semua dia pandai. Dia tukar nama tu, tukar main kat dia.
Dua orang budak ni tak tahu apa. Dua orang budak tak tahu apa. Dia kata, jom Pak Lang belanja KFC kat abang. Okey Pak Lang. Budak-budak dapat KFC, dia panggil okey ya. Dia tak tahu rumah tu milik dia pun. Dia pun membesar sampai besar dia tak tahu. Isteri kita pun tak tahu no ni. Rumah tu kita ambil, kita buat sewa. Tiap-tiap bulan masuk kita. Tiap-tiap bulan masuk kita. Budak-budak tu Pak Lang. Mereka anggap kita macam bapak. Dia tak tahu kita hantu ayam punya bapak. Penipu besar ni. Sampai satu peringkat tuan-tuan, kita pun dah tua. Anak-anak nakan kita semua dah besar dah. Anak-anak nakan kita semua dah besar dah. Dan mereka pakai ada anak semua lah. Kita pula main hujung-hujung usia, kena stroke, mulut erat. Nak cakap tak boleh, nak mati dah. Duduk di hospital, semua adik-adik semua duduk keliling lah. Abah ni, pak menakan kita ni, Pak Ngah, duduk ulang-ulang. Nak cakap apa? Rumah tu hampa punya. Nak cakap tak boleh, ayat-ayat duduk meleleh. Tangan nak tulis pun tak boleh. Isteri duduk tepi, duduk tanya, abang ada apa? Abang ada. Ngayak tu mati saja betul. Macam nak jawab apa? Rumah tu. Rumah 20, 30, 40, 50, 70, 100, 30 ribu punya rumahnya pasal. Berapa lama nak kena azab kat akhirat ke tu? Susah lah tuan-tuan. Ayalah cari pasal gitu. Duit orang, bagi kat orang. Hang punya, hang ambil. Hang bukan punya, hang jangan ambil. Hutang orang, tolong bayar. Jangan buat tipu kat orang tu. Hutang berapa pun tolong inform dekat isteri. Laki jangan rahsia dengan isteri. Bagi tahu sebab mati bila-bila tuan-tuan. Tuan-tuan pergi beli kedai runcit, gula. Katalah RM2. Poket orang tu, RM1 je tinggal. Allah. Haji, RM1 tak apa. Balik lah tadi asap bawa main lah. Tak apa, pelan-pelan bawa main. Ambil wuduk, asap tergelincak di tangan, jatuh, pecah kepala, meninggal. RM1 hutang. Siapa tak tahu? Biasa RM1 orang lain lah. Kalau RM1,000, RM10,000, kenapa? Ni orang perempuan beli periuk noksa tak abang kat lelaki. Kenapa? Dia show dekat YouTube lah. Dia buat rendang lah, duk rebuih dia. Seronok lah. Pakai WhatsApp sendiri dengan kawan-kawan. Beli periuk noksa tak abang. 3 kali bayar. Dia dapat. Bulan ketiga tu dia dapat. Bulan keempat dia padam. Periuk dia bawa katil. Mereka pun duk bincang nak abang kat abang Haji macam mana. Dia abang, apa ni abang lelaki ku. Nanti dia marah. Aku nak surprise dia. Aku nak buat si berani lepas 9 bulan lepas kita mengikut. Katanya si isteri. Bulan keempat, wabillahi taufiq wa hidayah, meninggal. Inna lillahi qalu. Bulan kelima, mereka duk bincang sama-sama grup. Kalau tak abang ni, mampu juga kita short duit ni banyak . Pergilah jumpa abang Haji. Abang Haji kami nak abang ni awak ni. Kau ada main kut. Kut apa aku tak tahu pun. Nampak dandan dia meninggal buat kut. Ada. Periuk pun dia dapat. Periuk aku tak tahu. Abang Haji pergi tengok bawah katil. Ada. Abang Haji menyerap. Ada sungguh. Noksa. Di hujung tu. Macam tikus sebunyi kan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abang lah. Tak payah rahsia dengan isteri, dengan suami tak payah rahsia. Nak rahsia dengan orang lain. Sebab tak boleh rahsia pun dengan isteri. Tak utama tentang isteri ni tak payah rahsia. Sebab dia tahu semua cerita lelaki dia semua dia tahu A sampai Z. Jangan duk berlakon kat masjid buat tasbih subhanallah subhanallah qiyamul lail. Dia duduk belakang dia. Kang ni tasbih menyerap tengok Astro kat rumah. Maharaja awak mereka. Tu cerita tu siapa tahu? Isteri kita dia tahu lah. Dalam kita punya cerita semua dalam poket dia. Kita bangun subuh pukul berapa hari kita main semayang qabliyah subuh. Kita duk buat dak witir dekat rumah. Kita duk mengaji dak sajadah dengan al-mulk sebelum tidur. Semua isteri kita tahu. Sebab tu penceramah dia jangan bawa bini dia main. Dah semua nak abang rahsia ni. Jadi suami dia dah penceramah, kita mesti menderma, kita mesti buat baik. Bini dia belakang lembang. Bini dia kata dia pun tak derma. Jago lain lah cerita. Anak kecil lah, lepas tu tak bawa. Macam saya buruk kat aku.
Cerita dia duit kan. Kalau duit ni bagilah kita ni. Saya cerita kat tuan-tuan satu cerita. Ni jadi di pulau. Ni cerita dia, nama orang ni adalah syaitan namanya. Saya tak abang lagi, tapi saya abang dia syaitan. Tapi dia semayang. Tu saya heran tu, syaitan semayang. Nama dia. Dia sewa rumah. Sebulan 800. Rumah kos rendah ya, 42,000. Di satu lokasi di pulau. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang bagi sewa ni pun geng masjid juga sama-sama lah. Dia tanya ada orang. Dia kata boleh rumah aku ada main. Kenapa aku hidup main semayang apa semua? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia segan. Dia tak banyak duit, dia semayang, dia tak mau main kan. Sebab kalau main semayang jumpa tuan rumah kat masjid, dia tak mau main. Bila dia tak main, bila dia tak main 6 bulan lah. Tuan rumah kata kat dia macam ni lah, kalau hang tak mau bayar pun tak apalah, aku halal lah. Hang pergi belah pada rumah aku nak cari sewa lain. Aku nak tok di sini, aku bersemak dengan hang. Setiap hari aku nak menyisir hang, tak ada rumah. Main rumah pun hang sembunyi kasut duduk dalam. Sampai bila aku nak ambil hang? Sampai bila hang nak sembunyi tengok aku? Tak payahlah, DP lah. Katanya tu rumah. Tu rumah pun macam tuan-tuan bagus. Tuan-tuan dia ni buat apa? Pukul 12 malam. Dia ambil hammer, dia bagi pecah kok tandas tu. Mangkuk tandas tu dia bagi pecah. Dia musnahkan semua barang dalam rumah. Toreh cushion, washing machine, semua dia rosak. Gamak-gamak semua pecah-pecah, toreh, color, rosakkan rumah tu, totally rosak. Dia pergi dekat sinki ni apa dapur, dia buka ayak. Dia senang dengan tuala, lap ni kan, kain kotor tu, lap dapur. Sumbat, dia belah. Kunci rumah bawa anak-anak semua, grill tu dia kunci dengan satu lagi rantai dia beli, kunci tu dia buang. Pukul 12, ayak tu keluar, ayak tu penuh sinki turun. Penuh sinki turun, dia jalan lah. Dia pergi tandas, dia pergi bilik semua penuh. Dia keluar kat pintu depan flat ni. Keluar kot koridor, lalu kot parit kecil. Tang mana ada keluar, dia boleh turun naik ke bawah tu. Kenapa benda ni? Pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4:30 pagi, geng-geng kerja kilang ni dia bangkit awal. Sebab bas kilang nak main dah, dia baru bangkit. Bangkit dengan bunyi ayam, dengan hujan kot kat luar. Dia pergi lah. Tapi dah mandi tu semua, keluar rumah 5:30 pagi, tengok ayam keluar banyak Nampaklah benda kecil-kecil, serpihan-serpihan tu keluar pada hujung pintu tu, duk ada kat rumah. Dia pun jadi apa ni ketuk pintu lah. Dia kenal lah. Ketuk tak angkat, tak buka. Dia ada padlock tu semua. Dia telefon jiran asal dia tu. Duk Sungai Petani, Aman Jaya. Assalamualaikum. Awak ni pagi-pagi telefon ni. Dak ni rumah hang tu apa cerita ni, ada orang kau kan? Dia tahu rumah macam ni, ayak duk keluar apa semua. Dia pun telefon dia betul. Nombor yang anda hubungi telah menipu anda dia. Nombor yang anda hubungi telah meninggal rumah anda, padan muka anda. Sekian. Allah. Pukul berapa daripada Sungai Petani, telefon bos cuti tak pergi kerja, shoot mainan. Sampai rumah sini pukul 7. Pukul 7 kunci pula. Panggil orang buka pintu rumah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Ayam melimpah-limpah dalam rumah dengan kotor, dengan najis, dengan tak apa-apa. Anak rumah kan? Anak duit kan? Anak rumah kan? Ambil rumah. Tuan-tuan saya nak abang, hang semayang sampai hitam day pun, di akhirat hang mesti akan jumpa tu rumah hang balik. Hang takkan boleh lari. Dia duduk depan, hang duduk belakang. Tak ada orang yang boleh selesai masalah. Hang kena bayar balik semua duit-duit dia tu dalam versi pahala. Duit tak ada ayat lah. Banyaklah cerita orang nak tipu orang apa semua ni. Ni raya-raya nak main kan, buka website buat jual jubah.
Jual jubah abaya Iran dia. Bawah 450 jubah macam hai Nilofer mai artis pakai jubah. Beli berapa? Belilah kat isteri sayang ni pasal bank in kat dia tu apa semua tu. Dia kata ni tracking code lah apa semua tu. Okey cantik semua dah, barang dah postage apa semua dah. Dia buang singkat, lempak buang. Tak ada abaya. Telefon mana jubah saya? Jubah hang tak sampai. Satu hari tipu 10 orang 4,500 masuk. Esok buka website baru pula, nombor singkat baru pula, tipu pula. Abaya Jordan pula. Betul abaya Iran, abaya Syiah, tipu orang betul. Sehari 4,000, 5,000, 7,000. Oh, scammer pula macam-macam. Saya nak bak kat tuan-tuan, dunia memanglah hang pasal hang lepas ke tak lepas. Akhirat jangan harap boleh terlepas. Mesti hang akan jumpa balik orang yang kita tipu. Dan benda ni tak mustahil jadi pada orang yang kaki semayang. Lagi kata Nabi SAW, wasafaka dama hadha wa daraba hadha. Dia pukul orang tanpa dia pukul orang, dia dah tumpahkan darah orang. Pukul orang, tuan-tuan, tengok orang duk kena belasah tepi jalan, jangan berhenti motor pergi pukul. Kita tak tahu dia salah apa. Seronok tengok depa duk belasah itu, jom bawa motor berhenti, bawa kambing 3-2 pagi dia tu. Sebab apa pukul dia tu? Tak tahu ya, Haji bagi bawa syok. Tuan-tuan, semua orang yang pukul dia, kalau betul dia tak salah, maka kita kena bagi pahala kita esok kat dia. Kadar terang mana hang belasah dia. Kita tak tahu benda tu betul tak betul. Di Perlis, once upon a time, tuan-tuan boleh Google, ada berita ni. Tak ingatlah berita harian apa. Di Lamongan, seorang perempuan dia mandi kampung. Dia kata kat suami dia ada orang mengintai dia mandi. Siapa dia? Dia kata jiran sebelah dia. Suami dia dengar kata jiran, dia buat apa? Dia telefon kawan-kawan dia 7-8 orang. Dia pergi rumah dia tu, ketuk pintu, pegang tangan, tarik bawa keluar. Isteri dia kata, sebab apa hang tarik laki aku ni? Dia kata, hang diam. Dia mengendap bini aku mandi. Dia kata, hei, bini mandi apa? Kami duduk sembang pada sini 2 orang pada tadi. Tapi mana pun dah sejam dah kami duduk sembang. Hang diam, tinggal hang aku pukul. Tupang. Tuan-tuan, mati kawan dia pukul. Suami dia mati. Isteri dia mai. Isteri dia kata, rasa-rasa dia ni kot. Dia mati dah. Semua orang yang pukul, esok akhirat cas membunuh. Di akhirat esok ni, hang akan bagi pahala hang esok kat dia balik. Jangan cari pasal pukul orang tanpa sebab. Boleh pukul pencuri, boleh kita pukul dia kan. Pencuri lah masuk rumah kita, boleh kita pukul dia. Boleh dan tak boleh. Kita tuan rumah, dia curi rumah kita belasah dia. Belasah maksudnya bagi tengah belakang 3-4 kali gitu, sebagai satu pengajaran. Tak boleh patah, tak boleh calak, tak boleh luka, sebagai satu lesson pengajarannya kat dia. Hang tak boleh pukul dia sampai lembik mati, korek biji mata dia semua tak boleh. Tu kerja siapa? Ulil amri, polis. Polis dia balik kerja, dia nak belasah dia tu, kau nak dapat maklumat lah pasal dadah ke apa-apa, tu polis punya kerja. Tak boleh satu kampung pergi pukul dia, tak boleh. Tambah sampai patah, sampai habis dia tu patah tulang belakang ke apa-apa. Jangan kita geram. Tapi ada level dan limit dia. Dan yang terakhir, apa orang buat? Wasafaka dama hadza. Dia tumpahkan darah, bunuh orang, sihirkan orang sampai kawan tu mati, mandremkan kawan tu jadi sampai mati kawan tu. Cerita kira sampai mati ni memang kena jumpa balik di akhirat. Tuan-tuan tahu jadi apa? Semua orang yang buat salah ni, mereka akan beratok sepanjang sampai mana-mana di hadapan orang yang kena zalim. Katalah kita ni orang yang dizalimi. Mereka ni semua ni orang ramai. Contoh, orang yang buat jahat tu dia sini,
Orang yang dia buat naya tu beratok. Dia ni yang dia tipu sini, ni tuan rumah sewa tadi tu, yang ni. Mai kat depan, maka apa dia buat? Ambil pahala dia yang berapa tadi tu. Penuh storage dia dalam karung dia bawa tu. Ambil, bagi kat dia ni, ke jalan. Masalah apa? Dia hutang aku tak bayar dulu berapa? RM1,000. RM1,000, okay, ambil pahala banyak ni, pergi ke jalan. Hang buat apa? Dia ambil barang aku tak bagi balik. Okay, ambil. Dia pinjam kereta aku accident tapi dia buat bodoh, dia pergi balik, dia buat dayang kat aku. Ana ambil pahala hang banyak ni. Jalan. Habis pahala. Ramai duk beratok. Tuan rumah yang kita buat dayang kat dia duk bye-bye. Hai, saya tak mai, saya aku dimai kat hang. Allah. Buat apa? Ambil dosa depa ni, buh kat hang. Ambil dosa, buh kat hang. Buh. Akhirnya jadi apa? Kata Nabi SAW, faturiha finnar. Kemudian maka dia jadi muflis dan dia dilempar masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Padahal dia kaki semayang, padahal dia orang buat baik, tapi dia ada buat 5 benda ni, masalah yang sangat besar. Hadis tu berakhir di situ. Kesimpulan saya nak bagi tuan-tuan. Yang pertama, semayang, puasa dan zakat adalah satu tempat untuk kita lubuk, untuk kita cari pahala yang sangat banyak. Kerana 3 benda ni lah yang menyebabkan pahala itu berlambak-lambak. Termasuk puasa fardunya, masuk puasa sunatnya, termasuk apa-apa semua benda 3, zakatnya, sedekahnya. Banyak kita buat benda ni, dia boleh earn pahala kita yang sangat banyak dan menyebabkan laki tadi tu dia sangat banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping hubungan kita dengan Allah tu elok, jangan kita calarkan hubungan kita dengan manusia. Kerana 5 benda ni adalah melibatkan muamalat kita dengan orang seharian, dengan jiran, dengan adik-beradik, dengan kakak abang. Semua ni adalah melibatkan muamalat atau hubungan kita sesama manusia. Tuan-tuan, kalau kita masalah kita tu dengan Allah Ta'ala, berzina, minum arak, insya-Allah hantar ubat, Allah boleh ampun dosa hang. Tapi bila kita melibatkan manusia ni, dia masalah besar ni. Jangan cari pasal dengan orang. Orang cari pasal dengan kita tu lain. Kita yang cari pasal dengan orang. Pahala kita semua habis begitu je. Dan saya nak abang kat tuan-tuan sebab apa? Sebab penat kita main 10 malam tak akhir duk qiyamulai, tersengguk-sengguk masa orang kuliah subuh, tersengguk-sengguk kira apa? Pukul 4 dah main dah. Quran khatam, buat yang tu, buat derma, punya banyak benda baik kita buat. Masa kita berdiri di mahsyar, tempat yang kita tak boleh cari dah pahala, hilang pahala semua macam tu duk bagi orang. Makanya kita pandai cari income pahala, tapi jangan kita buang pahala kita seketui macam tu je. Kita kena lock kunci. Pintu keluar tu kita kunci. Biar dia masuk, dia duduk dalam storage pahala kita yang sangat banyak. Kalau tidak tuan-tuan, penat, rugi kita. Buat baik, akhirnya kebaikan tu kita bagi ke orang, buat ke orang. Tak ada apa milik kita. Jadi macam kerengga yang penat-penat jaga buah pelam, tapi dia tak boleh pun makan buah pelam tu. Jadi macam Pak Gad Maybank, punya banyak duit dia jaga. Siapa punya? Bukan dia punya, orang lain yang punya. Gaji dia 1,100, 1,200, gaji minimum tak masuk dengan OT hak kerja Sabtu Ahad, boleh 1,700, 1,800. Tu je duit dia. Tu 74 bilion duk ada dalam bank tu. Tak apa ke? Kan dia punya. Hari ni kita tuan-tuan cari pahala. Orang kat luar tu dia tak semayang, dia relax. Ya, tak apa, carilah pahala. Untuk aku nanti hang bagi kat aku. Bukan bermakna orang tu tak semayang dia selamat. Tak. Dia dapat pahala daripada dia ni. Tengoklah, kalau pahala hang banyak, kalau dosa hang banyak, tu kira bahagian lain pula. Maknanya saya nak abang kat tuan-tuan, kita spend banyak masa dekat dunia, kita korbankan banyak keinginan kita. Waktu ni waktu tidur tuan-tuan sepatutnya. Tapi kita main kuliah,
bagus tuan-tuan yang hebat macam ni, tapi akhirnya pahala kita buang ke orang tu. Hati-hati. Rugi kita kalau kita tak jaga benda-benda kecil-kecil macam ni. Dia 5 benda tu je. Dan termasuklah benda-benda lain yang melibatkan hubungan kita sesama manusia. Ni nak raya ni tuan-tuan, lagilah tuan-tuan hati-hati. Bila jumpa adik-beradik, bila jumpa dengan kakak ipar, bila jumpa dengan abang ipar, benda-benda yang orang tak suka, fitnah dia, yang tu, yang ni, semua kita kena hati-hati dan jagalah. Bila kumpul adik-beradik ni, pak duai semua macam-macam cerita boleh jadi. Kita duduk di dapur, orang dia kata tu nak ambil hati mak lah tu, duduk di dapur tak nak keluar-keluar tu. Kalau kita duduk kalut dengan lelaki, duduk kalut dengan anak-anak, mereka kata main, kalau balik rumah mak mentua setakat duduk dekat hall, duduk suap dekat anak je, dia tak payah balik. Dia cimai. Lepas tu kita nak cari salah dia, dia nak cari salah kita. Semua benda ni kita dah habis dalam madrasah Ramadan, mesti menjadi orang yang sangat bijaksana untuk urus semua benda-benda ni. Jangan sampai kita terkeluar daripada pahala ganjaran yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tu sajalah tuan-tuan kuliah duha kita pada hari ni. Jadi saya akan berhenti. Sebelum kita berhenti, saya nak bab 2 benda dekat tuan-tuan. Satu, tuan-tuan tahu tak Bayan Baru, tahu tak Sunshine Square tu? Tahu ada Old Town White Coffee dekat Sani Cakotia tepi jalan semua tu kan, dekat Pisau tu. Situ ada satu surau. Surau tu sekarang ni berada di tanah Ehsan PDC. PDC mereka bagi tanah tu sementara, mereka tak buat apa lagi. Surau ambil, bayar syarat je setahun RM10 bayar tu untuk buat surau. Dan surau tu sekarang ni kita dah dapat tanah pemaju dah bagi dah di hujung tu, nak buat sebiji seketui surau. Plan dah hantar dah dekat Komtau semua, alhamdulillah. Baru ni hari Rabu lepas arkitek beritahu surat izin bina tu dah keluar dah. Jadi pembinaan tu mungkin boleh tahukan lah. Surau tu kos dia lebih kurang RM1 juta, 2 tingkat, buat di kawasan yang betul padat. Memang tak ada ruang lah nak besar, kita buat naik siap-siap 2 tingkat. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang berhajat nak buat sumbangan untuk surau tu, boleh bagi kat saya pada hari ni. Bos jadah satulah kat tengah tak kira. Boleh ke bos ridak saya akan tembuh? Siapa-siapa tertembuh je tang tu, saya ambil lah. Satu. Nombor 2, nanti saya hantar iklan dia kot tuan-tuan nak hantar kat adik-beradik ke, nak buat dalam grup family ke, kumpul sikit-sikit ke, hantar ke apa. Boleh ada nombor akaun main bank apa semua tu, pembinaan tu tuan-tuan boleh masukkan lah. Tu yang pertama. Yang kedua, dekat tangan saya, dekat poket saya lah, ada sekejap lagi tuan-tuan kata nak bagi mood raya pula kan? Sampui ni sambil raya lah. Sampui ni keluaran sekolah saya, cikgu. Saya mengajar di sekolah rendah. Sekolah saya tu, sekolah kerajaan, sekolah kemasan. Cikgu mengajar agama lah. Sekolah tu ada surau, musolla, ada logo kat sini. Musolla tu masa kita masuk asis tu, anugerah surau imarah sekolah-sekolah tu. Sekolah saya dapat nombor 3 lah, peringkat negeri, 3 tahun turut-turut musolla aktif di Pulau Pinang. Jadi kita tahun ni kita buat produk, apa nama dia, sampai raya ni lah. Tapi saya tak bawa ni ada di kereta di bawah tu. Kalau tuan-tuan nak sambil-sambil lalu sekali kan, bolehlah tunggu. Ada Innova kat situ tu kan, kat kemah belakang ni. Satu tiga ringgit, ada 5 dalam ni. 2 bungkus RM5. 2 bungkus RM5. Kalau tuan-tuan nak, sebahagian pada sumbangan masuk ke surau tu lah. Tu surau sekolah. Banyak surau lah. Surau sekolah, surau kat rumah. Surau kat rumah, tak lagi
kita bawa sejadah atau apa, kalau tuan-tuan ni boleh masuk di situ. Okey. Itulah tuan-tuan pada pagi ni. Saya tengok tuan-tuan pun nampak macam mulainya orang semua nak balik rehat semua dah. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini dulu. Terima kasih sangat-sangat dan minta maaf sebarang kekurangan bahasa saya tak sehebat atau tak sama kualiti macam Ustaz Suhaili, minta maaf sangat-sangat. Saya dengan dia mutawif sama-sama kami KRS untuk umrahnya. Itu yang dia telefon tu. Okey, terima kasih pada masjid dan tuan-tuan. Ada rezeki kita akan jumpa dan siri akan datang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.